Saya ada bawakan 3 suasana yang berlaku hari ini untuk kita sama-sama ambil peringatan supaya janganlah perkara itu berlaku di dalam kawasan Pajak Song ini khususnya dengan kehadiran yang ramai macam ni. Okey, yang pertama ceritanya ialah apabila seorang cikgu dia tunggu untuk pelajar ambil ujian peperiksaan percubaan UPSR. Dia tunggu pelajar tak mai, ada seorang. Jadi dia tanya kat kawan dalam kelas tu, dia tanya, nanti kalau Ustaz Anapiah ada jalan penyelesaian bagi tahu lah. Sebab Ustaz Anapiah ni, geng-geng yang Ustaz Anapiah jumpa ni, geng-geng yang orang dadah, orang berzina, orang yang rosak akhlak dia, yang ni tokeh dia. Ini kalau tangan ni dia boh sekali tu, selesai. Baik. Jadi cikgu tanya kawan-kawan kat sekolah, ni mana? Ni kawan hampa seorang ni tak main ambil periksa ni. Lepas tu depa kata, cikgu dia tidur kot kat rumah. Lepas tu cikgu kata, dia dekat dengan rumah siapa? Depa abang kata, ni dekat dengan rumah kawan ni. Tu cikgu kata, hang mai ikut aku, kita pergi tengok. Sebab nanti kalau cikgu-cikgu ada di sini bagi tahu saya ni cakap betul ke tak no. Sebab sekarang ni yang saya difahamkan, cikgu-cikgu tak boleh pergi turut dekat rumah semata-mata sahaja. Sebab ada berlaku kes, ada cikgu nak pergi turut pelajar dekat rumah, pengetua dengan cikgu disiplin pergi, tahu-tahu masa pergi tu isteri dia saja ada kat rumah dan berpakaian tidak sempurna lah kita kata. Dia pecah cikgu-cikgu pergi mengendap orang. Betul. Wahai kita nak pergi panggil pelajar. Kita kena berhati-hati. Cikgu sekarang hanya boleh telefon saja untuk budak mai. Setakat ni yang saya dipahamkan. Kemudian cikgu pergi bawa budak ni, cikgu kata, hang saksi aku nanti kalau jadi apa-apa. Jadi cikgu pergi, cikgu sampai dengan budak tu kata, cikgu, tu tingkat 3 atas tu, ni rumah dia tingkat 3. Cikgu kata, jom kita naik. Naik tengok grill kunci. Tapi pintu kayu terbuka sikit. Cikgu pun tolak. Betul, 2 orang budak tengah tidur dekat ruang tamu. Seorang abang, seorang adik, mana dua-dua tak pergi sekolah. Cikgu ketuk pintu, tok, ketuk. Cikgu disiplin kata, saya ketuk sampai dia bangun Ustaz. Maknanya kita boleh bayanglah, cikgu tu ketuk kuat lah. Ketuk, bangun, jaga budak-budak ni. Cikgu kata, ni buka pintu kah? Cikgu nak masuk. Budak tu pun buka pintu, cikgu masuk. Cikgu kata, pergi mandi kah? Kita nak pergi ambil ujian peperiksaan percubaan. Cikgu nak bawa. Yang abang dia saya tak tahulah, dia pergi siap ke pergi sekolah saya tak tahu. Yang saya tahu cerita dia, cikgu bawa budak ni pergi. Soalan dia, cikgu masuk rumah yang buka pintu dia, mana mak bapak dia? Sebenarnya tuan-tuan, mereka ni adalah keluarga yang ditinggalkan oleh ayahnya. Mereka duduk dengan mak dia. Mak dia kerja kena masuk pukul 7, 6 pagi dah kena keluar daripada rumah. Tinggal anak macam tu saja. Maknanya bukan salah mak tu, kita tak bukan nak cerita salah siapa, bukan. Kita nak abang suasana yang jadi yang ustaz duk pesan tadi tu. Suasana hari ni semua berlaku. Yang saya cerita ni cerita Pulau Pinang. Bukan negeri lain. Saya nanti ni yang duk live ni bukan nak buruk negeri Pulau Pinang, hangpa jangan duk silap. Saya duk kata teruk negeri Pulau Pinang. Tak. Yang duk jadi champion lah ni negeri Pulau Pinang. Apa yang duk buat pasal. Cuma ni kami sembang adik-beradik. Kalau bahasa mamak kita kata sembang beradik-beradik punya. Jangan kacau. Okey? Tak, sebab lah ni zaman sikit-sikit lagi mereka suka tu dia. Apalah negeri Pulau Pinang ni apa. Nak sabar, bawa bertenang. Jadi poin saya nak bagi tahu, itu cerita yang pertama. Maknanya mak dia kena keluar awal pukul 6, kejut-kejut anak bangun. Anak tu bangun macam kita, bangun mamai, duduk kat ruang tamu, tidur. Tak pergi sekolah. Mak mencari rezeki. Okey? Yang kedua, cerita dia, seorang anak ni, dia pandai bersukan. Dia wakil sekolah. Masa dia duk main dekat peringkat, nak pilih peringkat negeri tu, cikgu duk tengoklah dia main. Awat hari ni dia main macam, orang kata apa, duk cover. Dia nak rembat bola pun dia duk cover, macam terjaga-jaga. Cikgu kata, awat dia ni main lagu ni. Cikgu tengok, perhati tengok. Tu dia, rupa-rupanya kasut yang dia pakai tu, tumit dia dah pecah. Patut dia takut dia sepak terkeluar kasut. Dia berjaga-jaga. Jadi cikgu habaq kat cikgu yang teman 2 orang ni, kata, tu tengok anak murid kita punya kasut tu, pecah tu. Panggil, abang, sini. Esok jumpa cikgu, kita pergi beli kasut baru. Esok mai sekolah,
Cikgu pergi kat kelas dia. Tersampak dengan pengetua, cikgu kata, eloklah pengetua ada sini. Boleh saya tunjuk anak murid kita yang hebat, tapi kasut dia rosak. Ajar, pi. Cikgu kata kat pengetua, sana saya panggil dia. Abang, sini. Bawa mai kasut, tunjuk kat cikgu. Dia mai dia tunjuk kasut baru. Cikgu kata, kan cikgu dah abang kat kamu. Biar cikgu yang beli. Ni jariah cikgu. Cikgu nak dapat pahala, kamu pakai. Dia kata, tak apa cikgu, mak saya dah tolong beli. Jadi dari situ cikgu tengok pelik perwatakan begitu. Cikgu mula tanya, macam mana ni, siapa ni? Sehinggalah membawa kepada rumah. Dan untuk pengetahuan tuan-tuan, pergi ke rumah dia bila bagi salam, yang buka pintu, mereka ni ada 7 beradik. Sama juga, bapa tak ada. Sama juga, mak belah 7 orang. Cikgu pergi rumah, yang buka pintu sambut cikgu siapa dia? Adik umur 6 tahun yang jaga adik umur 5 tahun di rumah. Uish, saya dengar cerita ni, saya rasa macam, ya Allah, kesian kehidupan manusia. Kalau boleh jangan jadi benda ni di sekitar kawasan kita. Kita kena tolong tengok sesama kita. Kalau kita orang Pajak Song ataupun orang Pulau Pinang sendiri tak mau tengok orang Pulau Pinang, siapa yang nak tolong tengok untuk kita? Kemerdekaan ini bukan dicapai, kata pepatah ulama', kemerdekaan ini bukanlah dicapai seperti embun di waktu pagi. Tuan-tuan tahu? Malam ni kita tidur. Esok pagi tempat ni ada embun. Dia bukan macam tu. Merdeka ini dia dibayar dengan air mata ibu-ibu, dengan orang perempuan, dibayar dengan darah orang lelaki, dan dibayar dengan nyawa mereka yang berkorban. Baru boleh dapat merdeka. 3 benda ni, dia bukan buat sorang-sorang. Nak lawan JWW Birch, mesti berkumpulan, berjemaah. Nak lawan penjajah, nak lawan siapa? Portugis. Ustaz bagi tahu tadi, betul? Portugis dia sampai Melaka aja. Mana dia berani sampai utara? Sebab apa? Dia kata dekat Melaka pun jumpa 5 hang pun kalah. Mai utara, hang tengok ada banyak mana hang. Hang pergi mana? Hang buat apa? Dia baru jumpa 5 hang, dia kalah. Dia tak main utara, dia main utara, terak. Tak, dia bukan kerja seorang, dia kerja berjemaah. Sebab itu kita bagi tahu, sebab orang selalu kata, apalah ceramah-ceramah ni, asyik-asyik duk marah orang yang main sembahyang berjemaah. Tak, kita bukan. Kita nak upgrade orang-orang yang macam ni. Kalau boleh saya kata, kalau saya salah, tuan-tuan ustaz betul lah. Okay, cuba tengok contoh saya bagi lah. Sebab dalam kitab Bustanul Arifin, Imam An-Nawawi ambil perkataan daripada kitab Imam Al-Bukhari. Ini Ustaz Bukhari. Kita ambil daripada kitab Imam Al-Bukhari. Imam Al-Bukhari kata apa? Ada 3 benda kalau ada pada kita, benda itu sebahagian iman dah memang ada pada kita. Yang pertama, saya ambil yang nombor 1 saja. Apa dia? Yang pertama, kita kenal diri kita siapa. Kita kenal diri kita siapa. Apa bukti saya bagi? Contohnya, manusia, okey, kalau saya tanyalah, benda mudah lah. Orang tanya saya, Ustaz Don ni orang mana? Orang mana ni ada boleh pecah 3. Apa dia? Kalau tanya saya orang mana dengan maksudnya saya dibesarkan di mana? Saya akan abang, saya orang Pulau Pinang, dibesarkan di Pulau Pinang. Kalau tanya saya orang mana dengan maksud siapa mak bapak saya akan kata mak bapak saya dua-dua orang Pulau Pinang juga. Kalau tanya Ustaz Don orang mana dengan maksud Ustaz Don lahir di mana? Saya akan kata saya lahir di Hospital Bukit Metajam, Pulau Pinang juga. Maknanya kata orang macam saya, 3 soalan ni semua Pulau Pinang. Tapi boleh jadi ada setengah orang, dia lahir dekat luar negara. Boleh jadi ada setengah orang lahir di Malaysia, besarnya di luar negara. Boleh jadi dua-dua mak bapak dia orang luar negara. Tetapi dia lahir dekat Malaysia, dibesarkan di Malaysia. Jadi bila tanya, hang orang mana? Ada 3 soalan kita boleh pecah. Maknanya siapa kita? Jadi jom kita tanya benda ni pada sudut agama. Sebab tadi merdeka dari sudut agama. Agama pandang 3 benda, 3 special. Apa dia? Soalan pertama, kita dari mana? Kalau kita ambil daripada mak bapak kita mai daripada Nabi Adam. Kita mai daripada keturunan yang baik. Allah buat kita daripada Nabi Adam. Okay? Yang paling istimewa, kita adalah zuriat yang selamat di atas kapal Nabi Nuh. Ini keluar yang ni semua ni.
mulia. Okey, satu. Dua, kalau tengok pula Nabi Adam, kita tahu kalau orang tanya, hang mai daripada mana? Maknanya lahir daripada mana? Lahir kita daripada tanah. Allah buat kita suci dan mulia daripada tanah. Sebab apa? Sebab kalau kita baca ayat Quran yang simple pun, wattini wazzaitun wa turi sinin wa hadzal baladil amin laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Demi buah tin dan buah zaitun, demi bumi Mekah, demi buah tin wa zaitun wa turi sinin, demi bukit Tursina Mesir, dan demi bumi tanah yang berkat iaitu Mekah. Ketiga-tiga benda yang Allah sebut ni, tin dengan zaitun, bukit Tursina dan juga Mekah, ketiga-tiga ini benda yang bersamaan dia adalah tanah. Sebab tu Allah sebut lepas tu, laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Aku cipta manusia daripada sebaik-baik penciptaan. Apa dia? Daripada tanah. Pasal apa? Tanah semua orang kata kotor, tak bersih. Tak. Kalau kena najis yang paling besar atas muka bumi, cara nak cuci dia mesti dengan tanah. Tanah suci. Allah buat kita daripada satu benda yang suci. Kami teringat arwah Tuan Guru Datuk Harudin biasa cerita kat kami. Ketika orang tanya kepada dia, pasal apa cuci 7 cucian, satu mesti daripada tanah. Tuan Guru kata apa? Satu kajian, arwah Datuk Harudin kata, satu kajian telah dibuat tentang anjing gila. Maknanya anjing ni mereka ambil masa awal dia tak gila. Tiba-tiba dia bergaduh dengan kawan dia apa? Kawan dia tokok dia, dia jadi gila lepas tu. Jadi anjing maksudnya dah besar baru gila. Mereka ambil virus dia, mereka rebuih dalam darjah Celsius berapa? 200 ke 300 darjah Celsius. Nak tengok dia ni mati ke tak? Rupa-rupanya kuman dia dengan kadar rebuih dalam 200-300 darjah Celsius tu, dia tidur lah. Lepas dia duduk suhu lagu ni, dia kodek balik. Tapi dia titik setitik air tanah, mati dia. Tapi dia kata, mungkin virus tu tak kuat kot. Sebab apa? Awal dia tak gila, lepas tu baru gila. Dia kata, jom cuba pula ambil daripada lahir-lahir dah gila. Maknanya, gila babi ya. Anjing gila, gila babi ya. Ini, maknanya anjing ni daripada lahir, dia dah gila dah. Dia kata, ini kuat sikit. Dia buat, still, kata arwah Tuan Guru Datuk Harudin, virus tadi tu dengan rebusan yang tinggi beratus-ratus darjah Celsius, dia masih tidur. Titik setitik air tanah, mati dia. Maknanya tanah ni power. Dan kalaulah saya boleh katakan, maaf, jujur saya, hak ni semua tidak mewakili pun semua penduduk Pajak Song, betul tak betul? Hak ni mungkin sebahagian sahaja. Tak apa. Sebahagian inilah yang diperlukan kalau kita pakai falsafah tanah. Apa dia? Untuk menyucikan najis yang berat nama mughallazah, kita hanya memerlukan 1/7 sahaja daripada cucian itu air tanah untuk sucikan dia. Maka najis yang paling besar di atas muka bumi adalah syirik kepada Allah. Cukup 1/7 ni sahaja yang boleh bantu untuk sucikan najis-najis syirik yang lain yang ada. Sebab tu kita nak kuatkan kita. Itu kalau kita tanya, kita mai daripada tanah. Dan yang ketiga, kalau tanya daripada mana kita mai berdasarkan kepada negeri asal kita, maka ketahuilah kita mai daripada Nabi Adam. Nabi Adam dilahirkan di syurga. Sebab tu malam ni kita nak ajak, tadi dah abang dah, cara merdeka bebaskan keluarga api neraka, maknanya jom balik ke kampung asal kita di syurga. Ini kalau kita nak dapatkan betul-betul, jom balik kat kampung asal kita di syurga. Itu kampung asal kita. Kita nak ajak semua. Dan memang kita doa, semoga semua yang ada di sini, kita semua dapat balik ke syurga. Amin ya Rabbal Alamin. Dapat syurga Firdaus dan dapat duduk bersama baginda Nabi SAW. Tuan-tuan jangan hairan kenapa bila orang doa, dah dapat syurga tu dah cukup, tapi nak duduk dengan Rasulullah. Tak sama. Para sahabat, mereka rasa sunyi kalau duduk di syurga tanpa ada Nabi SAW. Sayyiduna Ja'far dikurniakan Allah dengan sayap, berbuka puasa di dalam syurga, tapi bila dapat dah masuk syurga ketika peperangan Mu'tah, betul? Syahid dah. Buka puasa di syurga. Dapat sayap, ganti tangan yang putih. Tapi minta izin dekat Allah, boleh tak nak ziarah Rasulullah di bumi? Kerana rindukan Nabi ketika duduk syurga tak ada Nabi. Sebab itu, jom malam ni sempena merdeka,
Kita ambil semangat, bebaskan keluarga daripada api neraka dengan kata kita ialah, jom kita balik ke kampung asal kita berada di syurga. Kampung saya, kampung tuan-tuan, kampung kita semua. Sebab itu kata setengah ulama, kata apa? Ramai orang nak masuk syurga, tapi sayang, tak ramai yang sudi mati. Sedangkan mati adalah kunci untuk sampai ke syurga. Orang hidup tak boleh masuk syurga. Siapa yang hidup tak boleh masuk syurga? Yang mati saja boleh masuk syurga. Semua orang nak masuk syurga, tapi sayang semua tak siap untuk mati. Macam mana nak masuk syurga? Jom kita sama-sama. Sebab saya tahu, saya tak layak cakap benda macam ni sebab jiwa saya pun masih muda. Tapi jom kita beringat sesama kita. Kita semayang, rapatkan soft kita, rapatkan hati kita, rapatkan pendirian kita. Sayang dan terima semua orang. Atas ni saja, 4-4 berbeza. Hak ni kalau suruh qasidah tak bunyi. Hak ni kalau suruh qasidah dia keluar lagu lain. Macam P. Ramlee kata, Aziz baca bunyi syair, Sudin baca bunyi Arab, Ramlee baca tak bunyi langsung. Oh, yang ni kalau baca qasidah lain jadinya. Hebat semangat kita. Yang ni lupa lirik. Tak sama. Hak 3, hak 4 atas ni pun tak sama. Jadi kita kena terima kita punya keadaan. Kita tak akan sama. Sebab Allah sebut dalam Quran, kalau aku nak bagi sama, aku boleh. Allah abang. Jangan ingat kita tak sama ni sebab kekurangan sifat Allah. Mustahil Allah ada sifat kekurangan. Allah abang, aku boleh buat hampa semua sama. Tapi aku buat beza supaya hampa boleh kenal. Bila kita kenal, kita akan banyak boleh dapat beribadah. Lapang dada, tenang hati, beralah, sedekah, bantu-bantu antara kita. Yang ni yang Nabi ajak kita. Mudah-mudahan merdeka akan lebih bermakna pada kita. Wallahu a'lamu bissawab.